Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 93. So, pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula ayat 94 dan ayat-ayat seterusnya nanti insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 94, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah, maka hendaklah kamu menyelidik apa jua perkara dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai dengan memberi salam atau mengucap dua kalimat syahadat, engkau bukan orang Islam. Lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapatkan harta benda kehidupan dunia. Janganlah kamu gelap mata kepada daki dunia itu, kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu. Dapat diketahui oleh orang lain akan keislaman kamu dengan memberi salam atau mengucap dua kalimat syahadat. Lalu Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Oleh itu, selidiklah apa jua lebih dahulu dan janganlah kamu bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dengan mendalam akan segala apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 94 surah An-Nisa ni menjelaskan tentang pentingnya menjaga perdamaian dan pentingnya berhati-hati menghukumi keimanan orang lain. Ya, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Idza darabatum fi sabilillah, ay idza safartum fil jihadi li ghazwatil a'da, apabila kamu pergi musafir untuk berjihad menghadapi musuh-musuh agama, fatathabbatu, maka kamu kena selidik dahulu. Fatabayyanu, kamu kena selidik. Jadi orang Islam ni diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya mereka tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru mengambil kesimpulan hatta dalam kondisi perang. Ya, maka kita dapat ambil mafhum mukhalafah daripada ayat ni. Dalam kondisi perang saja, yang kita boleh kata itu adalah keadaan yang penuh dengan kecemasan, Islam melarang umatnya daripada terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa melakukan proses penyelidikan yang mendalam terlebih dahulu.
Ya. Kalau dalam berperang sahaja macam tu, apatah lagi di luar daripada berperang. Sebab itulah misalkan dalam dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hujurat Allah Ta'ala sebut, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kalau datang pada kamu satu khabar berita, kamu kena selidik terlebih dahulu. Maka orang Islam ni digalakkan oleh Allah Ta'ala supaya mereka sentiasa selidik terlebih dahulu khabar berita, sesuatu yang mereka lihat, sesuatu yang mereka dengar, dan tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Ya. Itu yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ini dalam konteks perang. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabatum fi sabilillah, ay idza safartum fil jihad li ghazwatil a'da, apabila kamu pergi musafir untuk berjihad memerangi musuh-musuh agama, fatathabbatu wa la ta'tajilu fil qatl, maka selidik terlebih dahulu, jangan terburu-buru dalam membunuh. Hatta yatabayyana lakumul mu'min minal kafir, sehingga akan jelas bagi kamu mana orang beriman dan mana orang kafir. Jangan sampai oleh kerana kamu tidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian nanti kamu bunuh orang yang sebenarnya telah pun ia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan, dan jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kedamaian kepada kamu, lasta mu'minan, engkau ni bukan beriman. Wa innama qulta hadha khawfan minal qatli, tapi kamu ucapkan salam ni kerana kamu takut kami bunuh. Jadi ayat ni mempunyai asbabun nuzul. Bahkan ada beberapa riwayat asbabun nuzul. Boleh disimpulkan intipati daripada beberapa riwayat asbabun nuzul ni. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus para sahabat untuk pergi berperang, untuk pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu singkat cerita, sampailah para sahabat ni di satu kawasan yang memang mereka hendak berperang dekat situ. Kemudian datanglah ada seseorang yang mengucapkan salam kepada mereka. Dalam riwayat yang lain dikatakan mengucapkan syahadat kepada mereka. Ya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tetapi para sahabat ni mengatakan, dia ni tak sungguh-sungguh ucap salam ataupun syahadat kepada kita. Dia ucap ni sebab hanya dia takut dengan kita, kata mereka. Akhirnya, orang yang mengucapkan salam ataupun syahadat tadi, mereka bunuh. Padahal telah pun mengucapkan salam kepada mereka dan mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan mereka. Cuma oleh kerana mereka mengatakan, dia ucapkan ni kerana takut je kita bunuh, maka kita bunuh dia. Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ni. Maka kata Allah, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada engkau, mengucapkan kalimat damai kepada engkau, yang mengucapkan dua kalimat syahadat kepada engkau, lasta mu'minan, kau ni bukan orang beriman. Kau sebut tu hanya kerana takut sahaja dengan kami. Maka ini perlu kita melakukan penyelidikan dengan betul tentang keimanan seseorang. Kita cukup menghukuminya dengan zahir sahaja. Maka ada istilah al-hukmu bil-zawahir. Kita ni boleh menghukumi seseorang hanya melihat kepada zahirnya. Kalau zahirnya dia telah beriman, maka katakanlah dia beriman. Kalau zahirnya dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka katakan dia telah Muslim. Oleh kerana itu engkau tak boleh bunuh dia. Ya? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
ketika mana seseorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka haramlah darah dia, harta dia, kehormatan dia untuk dikacau. Tak boleh. Ni para sahabat, setengah para sahabat ni mengatakan dia ucapkan syahadat ni ataupun salam ni hanya kerana takut dengan kita, sebenarnya dia bukan orang beriman, kata mereka. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni mengatakan, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Jangan engkau mengucapkan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada engkau atau dua kalimat syahadat kepada engkau, lasta mu'minan, kau bukan orang beriman. Jangan. Kerana kita cukup menghukumi zahirnya saja. Bila mana zahirnya dia telah pun mengucap dua kalimat syahadat, dia mengatakan dia seorang Muslim, maka itu dah cukup dah bagi kita. Tak boleh lagi kita mengatakan ataupun menuduh dia, kau ni masuk Islam berpura-pura je sebab kau nak selamat, sebab nak ni, sebab nak tu. Kita tak boleh macam tu. Al-hukmu bil-zawahir. Ya, kita hanya boleh menghukum melihat kepada zahirnya sahaja. Adapun hakikat batin dia, adakah betul-betul beriman atau tidak, adakah dia betul-betul telah menerima Islam ataupun tidak, itu urusan Allah Ta'ala, bukan menjadi urusan kita. Ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut pada ayat ni, tabtaguna aradal hayatid dunya, hanya kerana kamu ingin mendapatkan sedikit daripada harta benda dunia, yang mana itu merupakan hitamun sari'uz zawal, ia sesuatu yang cepat hilang, yang cepat habis. Jangan sampai macam tu. Ada dalam satu riwayat dikatakan tentang tentang sebab turun ayat ni, ialah ada seseorang datang kepada para sahabat, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi para sahabat ni mengatakan dia ni mengucap dua kalimat syahadat hanya kerana takut dibunuh saja. So oleh kerana itu mereka pun ambil harta benda. Selepas mereka bunuh, maka mereka pun ambil harta benda yang dia miliki. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, tabtaguna aradal hayatid dunya hala kaunikum talibina limalihi. Jangan sampai kamu bunuh orang yang telah mengucapkan salam atau dua kalimat syahadat kepada engkau, dengan tuduhan engkau mengatakan sebenarnya dia bukan lagi beriman, padahal sebenarnya kerana engkau ingin mendapatkan sedikit daripada harta benda dunia dia. Maka jangan sampai kamu buat macam tu, kata Allah Ta'ala. Ya, tabtaguna aradal hayatid dunya, kamu nak mencari kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia daripada harta benda yang dia miliki. Kemudian kata Allah Ta'ala, fa'indallahi maghanimu kathirah, ay fa'indallahi ma huwa khairun min dhalik, kerana di sisi Allah ada yang lebih baik daripada itu. Ada yang lebih baik daripada itu. Wa huwa ma'addahu lakum min jazili thawab wan na'im, iaitulah apa yang Allah Ta'ala janjikan daripada ganjaran dan pelbagai kenikmatan. Jangan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu. Kadzalika kuntum kuffaran, kamu juga dulu macam tu. Sebagaimana kamu tengok mereka ni sekarang ni yang baru-baru masuk Islam ni lagi, kamu pun dulu macam tu. Fakadzalika kuntum kuffaran, dahulu kamu juga kafir. Fahadakum lil Islam, lepas tu Allah Ta'ala beri kamu petunjuk sehingga akan masuk Islam. Wa manna 'alaikum bil iman, dan Allah Ta'ala beri kenikmatan iman. Fatabayyanu, sehingga akan jelas bagi kamu, antaqtulu mu'minan, ya, waqisu hala bihalikum. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan bahawa keadaan orang yang kamu bunuh tu sebab dia baru masuk Islam sama sebenarnya dengan keadaan kamu dulu. Kamu juga dulu macam tu, kata Allah. Kamu juga dulu awal-awal masuk Islam macam tu. Dulunya kamu kafir, kemudian Allah bagi hidayah. Dulunya kamu masih tak tahu Islam, sekarang kamu tahu. Dahulu kamu masuk Islam masih sembunyi-sembunyi sebagaimana mereka masih sembunyi-sembunyi. Kamu sama dulu dengan mereka. So oleh kerana itu, jangan kamu nak cepat menghukum dia kafir, padahal dia telah pun mengucap dua kalimat syahadat, telah pun mengucapkan salam kepada engkau. Jangan cepat-cepat hukum dia kafir, kerana dia ni masih berproses.
sebagaimana kamu dahulu melalui proses macam dia, ya, dia pun melalui perkara yang sama. Maka jangan kamu bunuh dia, jangan kamu sakiti dia. Ini menjadi satu pengajaran bagi kita bahawa ketika mana kita dah jadi orang besar mungkin, ya, mempunyai kuasa dan lain sebagainya, jangan kita nak mudah untuk menghukum orang. Jangan kita nak mudah untuk menuduh orang dan lain sebagainya. Sebab kita pun pernah melalui masa-masa seperti mereka. Ya? Jangan terlampau keras. Ini berlaku dalam pendidikan kita, ya. Ada setengah orang tua dia terlampau keras dengan anak-anak dia. Ni tak boleh, tu tak boleh, semua tak boleh. Padahal dia pun dulu melakukan perkara yang sama, bahkan lebih teruk daripada itu. Maka kita perlu bertolak ansur, belajar daripada ayat ni. Kita perlu bertolak ansur dengan sikap orang yang masih baru. Sebab kita pun dulu pada awal-awal macam tu. Maka kata Allah pada ayat ni, fadzalika dzalika kuntum min qabl, kamu juga dulu macam tu, tetapi famannallahu alaikum fatabayyanu, tetapi lalu kemudian Allah Ta'ala bagi nikmat ke atas kamu sehingga akan jelas. Ya, sehingga akan jelas. Dahulu tak jelas. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut, innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui ala a'malikum, atas amal-amal kamu, fayujazikum alaiha, sehingga akan Allah Ta'ala dapat membalas semua amal-amal ibadat yang kamu lakukan. Ya. Baik, jadi ayat 94 surah An-Nisa ni poin pertama mengajarkan kepada kita supaya dalam hidup ni jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Yang kedua, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, sebelum kita menyimpulkannya, maka selidik terlebih dahulu. Selidik terlebih dahulu. Jangan sampai kita nanti membuat satu kesimpulan yang salah, yang membuat kita malu dan merugikan orang lain. Ini amat berbahaya. Ya. Kemudian, jangan kau nak cari keuntungan duniawi. Kerana di sisi Allah Ta'ala ada ganjaran yang sangat besar. Yang keempat ialah, jangan terlalu keras kepada orang yang masih berproses. Sebab engkau pun dahulu macam tu. Jangan terlampau keras dengan anak kita yang masih tengah proses, dengan student kita yang masih tengah proses, dengan jemaah kita yang masih tengah proses. Jangan terlampau keras dengan mereka. Kadzalika kuntum min qabl, kerana kamu juga dulu macam tu. Jadi kalau kita melihat orang pada hari ini, generasi yang di bawah kita, so kita jangan nak cepat-cepat menghukum mereka. Cuba kita flashback balik pada zaman kita seusia mereka. Macam mana keadaan kita? Ya, lebih kurang kita sama dengan mereka. So oleh kerana itu, kadzalika kuntum min qablu fabannallahu fatabayyanu. Kamu juga dulu macam tu. Pada awal-awal kamu masuk Islam, kamu masih takut menzahirkan keislaman kamu. Kamu belum banyak tahu tentang Islam. Macam tu jugalah dia yang kamu bunuh tu. Ya. Maka pada hujung ayat tu Allah ingatkan, innallaha kana bima ta'maluna khabira, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui, ya, apa-apa yang kita perbuat, apa-apa yang kamu lakukan, ya. Dan Allah Ta'ala pasti akan dapat memberi ganjaran terhadap setiap apa sahaja yang dilakukan, ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 95, La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah
والمجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Yang bermaksud tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk, iaitu orang-orang yang tidak turut berperang dari kalangan orang-orang yang beriman, selain daripada orang-orang yang ada keuzuran, dengan orang-orang yang berjihad, berjuang pada jalan Allah untuk membela Islam dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk, tidak turut berperang kerana uzur, dengan kelebihan satu darjat. Dan tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, iaitulah syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk, tidak turut berperang dan tidak ada uzur, dengan pahala yang amat sangat besar. Ya, ayat 95 surah An-Nisa dan juga nanti ayat 96 ni Allah Ta'ala menjelaskan tentang keutamaan orang yang pergi berjihad di jalan Allah dan orang yang tidak mahu pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab sebagaimana kita ketahui, dalam Islam ni ada orang-orang yang mahu pergi berjihad di jalan Allah Ta'ala dan ada orang-orang yang tidak mahu berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dia hanya duduk saja. Maka pada ayat ini kata Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Maksudnya ialah tidak sama man qa'ada 'anil jihad, orang yang duduk daripada berjihad, maknanya dia tak mahu pergi berjihad, minal mu'minin, dia daripada kalangan orang beriman, ma'aman jahada bimalihi wa nafsihi fi sabilillahi ghairi ahli al-a'zar, tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa dia, ghairu ahli al-a'zar, kecuali orang-orang yang ada keuzuran, kal a'ma wal a'raj wal marid, seperti orang buta, ya, orang sakit dan lain sebagainya. Ya, jadi ayat Allah Ta'ala ni menjelaskan bahawa kedudukan orang-orang yang tidak mahu pergi jihad padahal dia tak ada uzur, dengan orang-orang yang pergi jihad itu sama sekali tidak sama. Ya, pernyataan tidak sama dekat sini bukan sekadar dimaknai mereka berbeza, tetapi menunjukkan bahawa ada perbezaan besar antara orang yang pergi jihad di jalan Allah dengan orang yang tak mahu pergi jihad, dia sekadar duduk saja. Ya, pada ayat ini Allah Ta'ala sebut ghairu ulid darar, kecuali mereka yang ada keuzuran. Maksudnya mereka yang ada keuzuran tetap mendapat ganjaran. Orang-orang yang telah berniat bahawa mereka ingin pergi jihad membela agama Allah, kemudian ada berlaku satu keuzuran dalam diri dia yang membuat dia tidak sanggup pergi berperang, maka sesungguhnya dia telah pun mendapat ganjaran walaupun dia tak pergi berperang. Kenapa? Sebab dia dah ada niat, memang dia dah minat sangat nak pergi jihad tu, cuma ada sesuatu penghalang yang membuat dia tak boleh jadi pergi. So dia ni, orang macam ni, dia tetap dapat keutamaan tu. Berbeza dengan orang yang memang daripada awal dia tak ada niat, dia duduk diam saja, dia tak mahu ikut berjihad. Dengan orang macam ni tak sama. Maka dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, inna bil madinati aqwaman, sesungguhnya dekat Madinah tu ada beberapa orang, masurtum min masirin, orang masurtum min masirin, tidaklah kamu berjalan dalam satu perjalanan, wala qata'tum min wadin, dan tidaklah kamu memutus satu lembah, maksudnya melalui satu lembah, illa wa hum ma'akum fih, melainkan mereka ada bersama kamu. Ya, kata Allah Ta'ala, melainkan mereka ada bersama kamu. Padahal tadi Nabi mengatakan mereka ni ada dekat Madinah.
tetapi tidaklah kamu berjalan melalui suatu perjalanan jihad atau melalui suatu lembah melainkan mereka ada dengan kamu. Lalu para sahabat pun menjawab, qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Wahai Rasulullah, macam mana mereka boleh ikut dengan kami padahal mereka duduk dekat kota Madinah? Lalu Nabi SAW mengatakan, na'am wa hum bil Madinah. Betul lah, mereka duduk dekat Madinah. Habasuhumul uzr, mereka telah pun ditahan keuzuran sehingga kan mereka tak boleh datang, ya. Maka tidak sama antara orang yang pergi jihad di jalan Allah, tidak sama antara orang yang tak mahu pergi jihad di jalan Allah dengan orang yang pergi jihad di jalan Allah Ta'ala, kecuali dia adalah orang yang ada keuzuran. Kalau dia ada keuzuran, walaupun dia tak pergi perang, dia dapat ganjaran sama seperti mereka yang pergi berperang. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang tadi, bahawa Nabi SAW mengatakan ada orang-orang yang dia duduk kat Madinah, tetapi tidaklah kamu melalui satu perjalanan jihad atau melalui satu lembah melainkan mereka ada dengan kamu, ya, ada dengan kamu, kata Rasulullah, sama-sama mendapat ganjaran. Kenapa? Kerana sebenarnya mereka telah pun ada niat terhadap kebaikan tersebut. Mereka telah pun ada niat untuk ikut serta dalam jihad tersebut. Cuma oleh kerana ada keuzuran yang menghalang mereka, maka dia dapat pahala, tetap dapat pahala. Maka daripada sini kita belajar bahawa kita ni meniatkan sesuatu yang baik sahaja telah pun mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hidup ni sentiasa simpan niat-niat yang baik. Walaupun mungkin kita belum dapat melakukan niat baik tersebut, tetapi sekurang-kurangnya simpan sentiasa niat-niat yang baik, insya-Allah itu menjadi ganjaran daripada Allah Taala nanti untuk kita, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang-orang yang tidak mahu ikut berperang daripada kalangan orang beriman, ghairu ulid darar, kecuali dia ada kemudaratan tadi, wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang-orang yang ikut serta berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Maka jihad ni bukan hanya sahaja dengan jiwa, tetapi mesti juga ada memerlukan harta. Dia kena ada harta, sebab jihad ni dia memerlukan kos yang sangat tinggi, ya. Sama dengan peperangan zaman sekarang. Bukan nak mengatakan peperangan zaman sekarang ni jihad, ya, tetapi setiap peperangan itu memerlukan kos yang sangat-sangat tinggi, ya. Maka dalam jihad Islam pun digalakkan supaya jihad ni tidak semesti dengan jiwa kita, tetapi kita boleh jihad dengan harta benda yang kita ada, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Allah Ta'ala mengutamakan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka, 'ala al-qa'idin, terhadap orang-orang yang tak mahu ikut berjihad, darajah, ada satu darjat kedudukannya lebih tinggi daripada mereka, ya. Ada perbezaan pendapat dekat sini, ya. Ada ulama mentafsirkan faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina min ahli al-a'dar darajah listiwa'ihim fin niyah, ya. Ada pendapat mengatakan bahawa Allah Ta'ala mengutamakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah berbanding orang-orang yang tak mahu ikut serta berjihad di jalan Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala lebihkan orang yang berjihad ini darajah, satu darjat, ya, satu darjat. Jadi ada pendapat mengatakan ketika mana mentafsirkan ayat ini bahawa Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta dan jiwa mereka berbanding orang-orang yang tidak mahu ikut serta berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan satu darjat, ya, dengan satu darjat. Ada pentafsiran yang lain mengatakan bahawa Allah Ta'ala mengutamakan orang-orang yang ikut serta berjihad di jalan Allah, ya, berbanding orang-orang yang tak mahu ikut di jalan Allah, min ahlil a'dzari darajah, daripada orang-orang yang ada keuzuran. Jadi dia tak datang ataupun dia tak pergi jihad kerana dia ada keuzuran, maka orang yang ikut serta itu dilebihkan satu darjat. Ini salah satu pentafsiran ayat ni. Kenapa listiwaihim an-niyah?
kerana niat mereka sudah pun sama. Ya, maka sangat penting kita membuat niat-niat yang baik dalam hidup ni, ya. Jangan pernah simpan niat-niat yang buruk. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman, wa kullan wa'adallahul husna, dan tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, iaitulah syurga, ya. Siapa yang dimaksudkan ni? Wa kullan, dan tiap-tiap daripada mereka, minal mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wal qaidina bisababi dararin, dan orang-orang yang tak ikut jihad kerana ada sebab mudarat. Dia memang tak pergi jihad, tetapi kerana ada kemudaratan yang memang dia tak boleh nak pergi untuk berjihad tu, ya, maka tiap-tiap daripada mereka lahiqahum wa'addahumullahu al-jaza'al hasan fil akhirah. Allah janjikan bagi mereka ganjaran terbaik di akhirat, ya. Wa kullu wa'adallahu al-husna, ya. Tiap-tiap daripada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang tak pergi jihad di jalan Allah, disebabkan dia ada kemudaratan, maka Allah janjikan bagi mereka ganjaran terbaik di akhirat, ya. Allah Ta'ala janjikan bagi mereka ganjaran terbaik di akhirat nanti. Maka oleh kerana itulah, daripada ayat ni kita belajar bahawa kalaupun kita tak mampu lagi melakukan kebaikan tu, sekurang-kurangnya buatlah niat, pasanglah niat untuk melakukan kebaikan tersebut. InsyaAllah kita akan mendapatkan keutamaan daripada situ, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut, وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, dan Allah Ta'ala melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk. Maksudnya dia tidak ikut serta berperang, dengan pahala yang amat sangat besar, ya. Jadi Allah Ta'ala menyatakan dengan tegas pada ayat ni bahawa Allah Ta'ala mengutamakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya, berbanding orang-orang yang tidak ikut berjihad di jalan Allah kerana uzur, bithawabil wafiril azim, dengan ganjaran yang sangat-sangat besar, ya, dengan ganjaran yang sangat-sangat besar. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah beri keutamaan kepada orang-orang yang ikut serta berjihad di jalan Allah, ya, ataupun dia tak ikut serta kerana ada uzur. Allah Ta'ala beri ganjaran kepada mereka ajran 'azima, ganjaran yang amat sangat besar, ya, di akhirat nanti Allah Ta'ala bagi. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat berikutnya penjelasan kepada apa yang Allah Ta'ala bagi itu. Ayat 96, darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima, iaitu beberapa darjat kelebihan daripadanya dan keampunan serta rahmat belas kasihan, dan ingatlah adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, ya. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan antara keutamaan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Ta'ala sebut darajatin, ya, manazilu ba'diha a'la min ba'd. Allah Ta'ala bagi mereka kedudukan yang tinggi di dalam syurga nanti, ya, ma'al maghfirah, serta ampunan daripada Allah, war rahmah, dan rahmat daripada Allah Ta'ala, ya. Jadi sangat banyak Allah Ta'ala beri ganjaran kepada mereka, ya. Darajatin, pertama darjat mereka Allah tinggikan, wa maghfiratan, ampunan, wa rahmatan, dan rahmat daripada Allah. Ada disebut dalam satu riwayat, inna fil jannati mi'ata darajatan, dalam syurga tu ada 100 darjat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih, yang mana Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard, jarak antara dua darjat, satu darjat kepada darjat kedua, itu seperti jarak langit ke bumi, begitu jauh. Bayangkan kalau dia ada 100 darjat, sangat tinggi. Maka itulah darjat-darjat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan daripada ayat 95 dan ayat 96 ni,
Pertama, bahawa tidak sama antara orang yang berjuang di jalan Allah dengan orang yang tidak mahu berjuang di jalan Allah. Tak sama. Tidak sama kedudukan orang-orang yang memperjuangkan agama ni dengan orang yang dia tidak mahu memperjuangkan agama. Kerana orang Islam ni dia ada dua jenis. Ada orang Islam yang memperjuangkan agama dia dan ada orang Islam yang tidak mahu sama sekali memperjuangkan agama dia. Maka dua golongan ni tak sama. Ya. Tetapi mereka-mereka yang ada keuzuran, sebenarnya dia ingin ikut serta memperjuangkan agama Islam ni, cuma dia ada keuzuran, dia tetap mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mereka yang ikut serta berjuang di jalan Allah, atau kurang sedikit daripada ganjaran yang didapatkan orang-orang yang ikut langsung berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Allah Taala sebut beberapa ganjaran bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Pertama, Allah Taala sebut ajrun azima, pahala yang sangat besar, tak pernah tahu kita. Ya. Ma la ainun ra'at, ini antara perkara yang tak pernah dilihat oleh mata. Yang kedua, darajat, Allah Ta'ala bagi darjat yang tinggi kepada mereka. Yang ketiga, wa maghfirah, Allah Ta'ala bagi ampunan kepada mereka. Dan yang keempat, wa rahmah, Allah Ta'ala bagi rahmat kepada mereka. Maka pengajaran bagi kita daripada sini adalah, jadilah orang Islam yang sentiasa memperjuangkan agama kita, yang aktif memperjuangkan agama kita dengan cara yang kita mampu. Kalau kita boleh memperjuangkan agama kita ni dengan dakwah, maka buatlah. Kalau kita boleh memperjuangkan agama dengan harta kita, boleh. Dengan tenaga kita, boleh. Dengan kuasa kita, boleh. Dengan apa saja boleh. Jangan sampai kita jadi orang Islam yang hanya duduk diam saja, tak kisah dengan agama kita, tak ada perjuangan sedikit pun untuk agama kita. Allah mengatakan, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak pernah sama orang-orang yang hanya duduk diam, tidak mahu berjuang di jalan Allah, padahal mereka bukan orang-orang yang ada kemudaratan, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Tak pernah sama. Maka oleh kerana itu, mari kita menjadi orang-orang Islam yang sentiasa memperjuangkan agama kita dengan cara apa yang kita mampu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat sekadar tu saja kuliah kita pada subuh ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kefahaman dan manfaat yang baik daripada ayat-ayat yang kita bahaskan pada subuh ni. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.